Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan kepada warga Malaysia. Terima kasih kerana menghadirkan diri pada sesi kita pagi Sabtu ni. Hari ini adalah sesi Agro-Food Productivity Webinar yang dibawakan khas oleh Agro-Food Productivity Nexus Malaysia Productivity Corporation. Tajuk kita hari ini adalah pertanian kontrak meningkatkan daya saing petani melalui penggunaan teknologi digital. Okey, so ini adalah satu tajuk yang amat menarik, especially kepada mereka yang berminat dalam sektor pertanian. Dan bersama kita hari ini, kita ada dua tetamu yang sangat-sangat berkaliber untuk bercakap mengenai topik ini. Kita ada Encik Munir Hashim Abdullah, pengasas Gracie Chili PLT, dan juga bersama kita ada Encik Sirajul Yusran Hassan, Ketua Kewangan Micro Agrobank. Okey, so hari ini kita akan bersiaran lebih kurang sejam setengah untuk bercakap mengenai pertanian kontrak. Okey, sebelum kita masuk kepada topik yang menarik ni, saya ingin beri sedikit rules untuk sesi hari ini. Sebarang pertanyaan kepada ahli panel nanti boleh typekan di bahagian Q&A di dalam aplikasi Zoom ni. Dan saya akan bacakan soalan semasa Okey, boleh dengar saya? Okey. Selepas sesi webinar ini tamat, anda boleh melayari portal AFPN wayup.my. Nanti kita akan share lah dia punya link dia tu di dalam chat room selepas habis nanti. Okey, jadi untuk sesi hari ini, alright, kita akan bercakap mengenai pertanian kontrak seperti mana yang kita sedia maklum. Pertanian ni adalah satu sektor yang sangat penting lah di Malaysia. Kalau kita ikut pada KDNK pun, pertanian tu sendiri dia cover about 7 to 8% daripada KDNK Malaysia ni. Okay, jadi kat situ memang banyak peluang-peluang yang ada di dalam pertanian, sektor pertanian di Malaysia. Dan of course ada banyak cabaran-cabaran yang ada lah, especially dalam mendapatkan golongan-golongan muda untuk masuk ke dalam industri ini. Okay, jadi hari ini sesi pertama kita, Encik Munir Hashim Abdullah. Beliau adalah anak jati Sarawak dan merupakan pengasas Gracie Chili PLT, Gracie Gate Berhad dan MX Gate Services Berhad. Beliau mempunyai kelulusan Bachelor of Science of Electrical Engineering daripada University of Hartford, Connecticut, USA pada tahun 1996. Okay, so nampak kat sini macam mana Encik Munir daripada Electrical Engineering dah pergi ke Agro-Food. Mungkin itu pun satu benda yang kita sangat-sangat nak tahulah, okay, what make the changes kan from corporate world, from professional in electrical engineering to agro. Okay, so selepas tu nanti kita akan bersiaran ataupun pergi juga Encik Munir akan bercerita kepada kita mengenai the technicality lah of contract farming, technicality of contract farming. Dan selepas tu Encik Sirajul Yusran akan share kepada kita mengenai pembiayaan yang ada untuk kita masuk dalam kontrak ni. Okay, jadi untuk tidak membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Encik Munir Hashim Abdullah, untuk share kepada kita mengenai kontrak farming. Okay, so dengan segala hormatnya dipersilakan. Dan Encik Munir, saya allocate 30 minit untuk sesi Encik Munir. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar ya? Boleh je Bune. Okey, alright. Boleh. Loud and clear. Alright. Terima kasih Encik Syukri kerana bersama kami dan bersama-sama pagi ini bercerita mengenai kontrak farming ya. Baik, Gerasi Chili PLT ni adalah syarikat yang kami usahakanlah yang terlibat penuh dengan kontrak farming dan juga virtual kontrak farming. Kita ada dua sistem kat sini. Jadi mana kita ada CCF dan ada VCF. Jadi Gerasi Chili ni kalau tengok perkataan dia pun tengah tu dah Chili dah. Mana kita buat Chili lah. Tapi kita tak berhenti di Chili sebenarnya. Yang depan tu adalah gerasi. Itulah trademark yang kita buat, gerasi ni. Jadi kita in the future mungkin kita akan ada gerasi halia, gerasi kunyit dan sebagainya. Dan kita fokus pada gerasi Chili. Kerana inilah tanaman yang kurang di Malaysia ni. Dan kita banyak import Chili. Jadi kontrak farming kita buat dalam gerasi Chili ni adalah fokus kepada Chili sajalah ya, buat masa ini. Dan walaupun ramai yang bertanya juga ada tak yang lain lagi seperti halia, tapi kita tak fokus kepada yang lain sebab kita fokus kepada apa yang ada di pasaran, permintaan di pasaran dan juga skala yang kita buat untuk memenuhi kita panggil ni food security negara lah ya, kita kekurangan kat situ. Jadi sebelum kita pergi kepada kontrak farming ya, saya ingin tunjukkan sedikit ya, banyak sebenarnya, jadi saya ambil sedikit saja slide ataupun keratan akhbar yang kita nampak dari segi pertanian. Macam Encik Syukri tanya tadi, kenapa saya daripada electrical pergi ke pertanian kan, sebab itulah dalam pertanian ni dia merupakan benda yang kalau kita kena COVID ke, ada COVID lagi ke, kan, ada COVID daripada 19, COVID 20 jadi kita tak tahu, tapi kita tak makan ya, kita kena ada cili. Saya perhatikan 2 tahun kita kena COVID ni, tak ada nasi lemak yang tak ada cili, tak ada asam pedas yang tak ada cili, mesti ada cili. Jadi walau bagaimana sempitnya hidup tu, cili tu kena ada. Jadi itulah sebab saya fokus kepada cili ya. Walaupun kita panggil ni ada lagi sumber-sumber lain ya. Kita tunjukkan kat sini satu contoh keratan akhbar ya. Kita lihat ya, atasi lambakan hasil tani. Selangor beli 30 tan cili pisang. Ini kita lihat saya tunjukkan satu lagi. Ini apa yang saya tunjukkan lama-lama ya, keratan akhbar lama-lama dari bernama ya, petition isu lambakan cili akan dihantar kepada MITI. Ini contoh lagi ya. Dan saya ambil lagi ni, lambakan import cili tijas petani ya, ditambah dengan campur tangan kerajaan dan macam-macam lagi. Kalau kita search dekat Google, bila macam-macam kita dengar lambakan, harga turun dan peladang tutup terpaksa tutup ladang sebabkan harga lambakan dan tidak dapat beli sampai bahkan pada tahun ini saja pun bulan Februari kita pernah dengar harga cili sampai RM1.5 ya. Jadi ini antara isu-isu yang kita tahu kalau kita dalam bukan setakat pertanian, mana-mana perniagaan pun ya. Saya berniaga dalam sebelum ni dalam ICT, dalam teknologi. Jadi semuanya lebih kurang sama dalam ekosistem perniagaan ni ya. Dia akan ada pasaran yang begitu ya. Ini satu contoh lagi lambakan cili import dengan juga peniaga saing di pasaran yang rata-ratanya menjual sayur tempatan ya. Jadi banyak lagi kalau kita baca ni tak kehabisan. Jadi sebab itu bila kita nak berkebun, terutamanya cili ni, kita kena ada satu kita panggil ni dia ada risiko ya, mana perniagaan ada risiko, termasuklah kita nak kebun cili ni. Jadi dalam risiko cili ni adalah harga lambakan dan harga pasaran yang menjunam dan menaik tinggi. Kadang-kadang cili sampai RM23 sekilo. Kadang-kadang tu sampai RM2 sekilo. Jadi dia punya purata tu, dia punya turun naik tu terlalu jurang setinggi. Sebab itu saya bercerita mengenai kenapa pentingnya kontrak farming ni di dalam kita nak mengekalkan harga dan juga supaya ladang yang kita buat ni kita mampu sustain ya, supaya kita mampu bayar. Jadi kalau kita pinjam dengan agrobank, pinjam dengan mana bank yang lain ya, kita boleh bayar balik kalau kita susun daripada awal ladang tersebut ya. Ini contohnya petani terkesan lambakan cili ya. Yang tahun ini juga kita dengar lambakan dari bukan lambakan ya, harga barang naik dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak menyusun strategi daripada secara bersendirian ya. Nah, ini adalah gambar-gambar cili gerasi ya. Jadi 1.8 tan, 1.3 dan sebagainya itu kita panggil ni sekiranya kita tahu demand ya, dan kita tahu di mana pasaran yang ada tu, jadi lambakan ni dia tidak akan berlaku dah. Kadang-kadang lambakan ni satu cerita lain pula, tapi bukan cerita pagi ni lah ya. Tapi pagi ni kita nak cerita contract farming supaya kita dapat melihat apakah beza dia kalau kita buat sendiri berbanding dengan contract farming tersebut ya. Sebab kalau kita berkebun secara sendirian ni, kita terdedah kepada kita panggil ni risiko sendirian lah.
Ya, bila contohnya kalau kita buat 1 ekar ataupun suku ekar ataupun 1000 polybag, ya, jadi kita terpaksa bermain dengan harga pasaran, ya. Maknanya siapa harga rendah dapatlah orang nak, sebab pembeli dia kan ambil cara harga yang rendah. Jadi kita terdedah kepada risiko risiko harga yang rendah, ya. Kalau jiran sebelah jual RM5, kita terpaksa jual 4 sebab kita ada banyak lagi kiri. Jadi kita makin harga tu akan bertanding lah, kita akan compete, ya. Bila sampai ke pasar, kita compete harga tersebut. Jadi fresh market ni harga dia sangat volatile lah, dengan maknanya kita terpaksa terdedah dengan harga yang mungkin tak ada harga, mungkin tak ada orang ambil, ya. Berbanding dengan harga kontrak ni, harga kontrak ni harga yang kita dah janji. Maknanya forward kontrak, ya. Forward harga tu kita dah janji dah. Okay, ladang ni kita nak buat, kita dah siap dah siapa nak beli hasil tersebut. Tetapi harga dia tidaklah sama macam harga yang kita jual seperti kita jual tadi lah, ya. Dia akan konsisten. Maknanya esok pun RM5, lusa pun RM5, bulan depan pun RM5, tahun depan pun RM5. Maknanya kontrak itu selama 2 tahun ataupun 3 tahun. Itu harga kontrak, ya. Beza dia. Kalau harga yang bukan kontrak ni, dia akan tengok dekat WhatsApp dia. Akan tanya dekat pasar, berapa harga? Sekarang 10 dia kata, maka kita jual 10. Untunglah besar tu, 10. Lepas minggu depan dia kata harga berapa? 7. Turun pula ke 7. Bulan depan lagi 3 dia kata, kita jual lah 3 pula. Jadi kita bermain. Tapi sebenarnya kalau kita campurkan harga purata Januari sampai ke Disember, harga dia akan ada satu harga, kita panggil ni average, ya. Harga yang kita panggil ni, kalau kita buat 2 musim, 3 musim seterusnya, kita akan sampai pada satu harga di mana kita mampu bertahan. Maknanya macam di gerasi cili, kita ada satu harga yang tetap je. Maknanya kalau kita ambil harga RM3.5, contoh RM3.5. Kalau harga tu RM5, RM5 lah. Kalau grade A tu, dia tetap harga dia. Jadi tidak bergantung dengan harga pasaran ini. Jadi kita kena melihat, bila kita nak buat kontrak farming ni, adalah sangat penting kita lihat bagaimana kita panggil aliran ataupun pasaran, ya, harga, ya. Kadang-kadang ramai petani dia komplain, kenapa harga murah sangat agensi ni ambil. Kadang-kadang kita tak faham kenapa tinggi pun sangat pula pasar jual, ya. Jadi selalu kita melihat, kalau kita pergi kepada Aeon, Econsave, supermarket yang besar-besar ni, kita akan melihat harga dia agak tinggi situ, RM12, RM23 dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada tiga segmen, ya, segmen pertama sebelah kiri itu kan, kita ada 3 jenis petani di sini. Petani kecil, less than 1 acre. Ini yang akan menjual harga antara RM4 ke RM8, ataupun ada juga sampai RM12 jual cili, ya. Kalau di Sarawak kita pernah jual sampai RM12 sekilo. Tapi tak hari-hari, tak setiap bulan, sekali je dulu, RM12. Lepas tu menjunam, lepas tu naik sedikit, lepas tu menjunam, lepas tu naik sikit, macam tu, ya. Ini kalau kita buat secara kecil-kecilan, ya. Yang kedua saya nampak sini adalah petani sederhana. Ini yang mengusahakan antara 1 ke 5 ekar lah, ya. Harga lebih kurang 4 ke 6. Dan satu lagi adalah ladang besar, ya. Contoh di kat bawah, itu adalah ladang besar. Jadi ini kalau kita lihat, kita akan melihat kepada ladang-ladang besar, ya. Jadi harga dia akan tetap 3 ke 5. Dan hasil-hasil tersebut ni, kalau kita lihat petani kecil ni, dia akan hantar kepada surrounding area. Dia akan hantar PPK yang terdekat, dia akan hantar kedai runcit depan rumah dia. Itu dekat, ya. Kalau yang sederhana ni akan pergi pada pemborong yang besar, pemborong yang kecil. Dan kalau ladang besar mereka akan fokus kepada ladang yang kepada pembeli-pembeli ataupun rangkaian restoran lebih besar. Ini antara RM4 ke RM5 kat situ. Dan di pembeli nombor 3 dilihat adalah pasaran seperti pasar basah, ya, macam Seri Kembangan, pasar Borong Selangor dan sebagainya. Dan di situ kita lihat harga dia, mainan yang adalah antara 7 ke 12, ya. Tidak apa. Maknanya berubah, harga ni berubah, ya. Setiap hari harga berubah. Sama juga dengan Econsave. Ya, setiap hari, contohnya kalau Econsave setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat dia akan minta harga, berapa harga sekarang. Dia akan ambil ke situ. Jadi harga dia purata, dia kan, kalau kita bagi harga RM7, dia akan jual mungkin RM8, ya. Kalau kita bagi 8, 9, jadi harga dia bergerak sampai ke 23 kalau dah tak cukup bahan, ya. Dan kalau harga runcit pula, selalu orang lihat harga runcit, ya. Mereka melihat bagaimana kedai depan rumah mereka tu, kedai runcit tu, harga cili RM18 sekilo. Tapi kita kena ingat, orang yang beli itu beli 2 biji, beli sebiji, jadi tak nampak harga RM18 tu, ya. Tapi mereka pun, kedai runcit ni, mereka tak beli 2 tan, 3 tan, ya. Kalau kita tanam 2 ekar, kedai runcit tak beli semua tu, ya. Dia akan beli paling banyak pun 5 kilo satu kedai tu, limit paling banyak lah tu, kadang 2 kilo dia beli. Jadi kalau kita menggunakan satu kaedah kita panggil ni harga ladang, ya, kita kena fokus kepada pengantaran kepada strategik, rakan-rakan strategik ataupun pembeli-pembeli besar, macam pemborong besar. Dan pemborong besar ni ataupun kilang ni, mereka tidak akan mengambil harga yang
yang tinggi ya, yang RM7, RM8 tu kan, mereka akan mengambil bawah daripada tu. Sebab mereka mengeluarkan hasil yang banyak dalam kuantiti banyak, dan mereka perlukan satu harga yang tetap. Itu lebih senang untuk mereka sebab mereka boleh mengawal dari segi input bahan yang mereka perlukan ya. Jadi kalau tengok pengguna kat sebelah kanan sekali tu, kita nampak kat situ ya, macam-macam pengguna kita ada kat situ. Pengguna yang pakai online beli, tapi jaranglah, walaupun orang kata boleh beli cili online, tapi jarang kita dengar orang cuma nak beli cili online je. Kecuali kalau online tu dia serentak jual, ada cili, ada kobis, ada kacang sekali kan, macam supermarket kan mungkin. Tapi kalau satu entity tu dia agak jarang sangat ya. Yang kedua kita panggil pengguna dekat ni. Ini yang dekat dengan rumah. So ini ada customer yang kita nampak kat situ ya, yang akan pergi kepada kedai yang berdekatan lah. Satu lagi pengguna memilih. Ini pengguna yang memilih mesti ada sijil MyGap. Dia nak beli yang ada, yang nak organik saja. Ini pengguna memilih ya. Satu lagi pengguna berkira ni. Ini dia sangat berkira ya. Ada juga pengguna niaga. Yang berniaga ni contoh kalau kedai makan, dia tak kisah pun grade A. Yang penting dia kata cili tu cantik, tak busuk, tak rosak, okey dia kata. Tak ada perlu panjang ataupun grade A, grade B, grade C pun boleh. Sebab mereka fokus kepada berniaga. Di segmen-segmen yang kita kena ada bila kita nak buat ladang kontrak. Di mana ladang kontrak itu berada? Kalau tengok dalam diagram ni adalah di bawah tu ya. Maknanya ladang besar. Maknanya kena bekerjasama dengan anchor, macam Garasi Cili adalah anchor dalam kita panggil ladang cili ya, dan kita akan bergerak pada jumlah dan kuantiti yang banyak lah. Dan kita juga kita panggil mengusahakan downstream sendiri. Jadi kat sini kita dah fixkan harga dah ya. Ini daripada ladang kontrak. Baik, dari segi supply chain ya, kenapa ladang kontrak ni penting? Sebab kita boleh kita panggil ni membantu ya. Ramai nak bertani kat luar sana tu, tapi kebanyakan mereka di sebelah kiri. Kalau tengok sebelah kiri tu, kita boleh nampak dekat situ apa kita panggil ni B40 ya, banyak kebun kecil-kecil mereka buat ya. Mereka sama je. Kalau tahun ini, 7 tahun sebelum ni, 10 tahun nanti, B40 tu dia akan sama dekat situ. Income mereka akan contohnya kalau petani itu 1,000, 5 tahun itu pun 1,000 juga. 7 tahun itu pun 1,000 juga. Dia sama je. Mereka tak boleh berkembang menjadi cluster ataupun tak boleh berkembang menjadi contract farming sebab kos dia tinggi contohnya ya. Kalau agropreneur pula mereka mula-mula ramai, lepas tu dia akan menjadi berkurangan sebab terdedah kepada mainan harga ya. Sebab harga akan menjunam, ada yang tutup ladang. Ramai kita tengok anak muda yang begitu bersungguh-sungguh ya berkebun, tapi akhirnya mereka tutup kebun. Last ujung sekali mereka mencari pekerjaan. Kenapa? Sebab mereka tidak mampu bersaing ya, tidak mampu bersaing. Nak beli alat IoT pula mahal. Ini contohnya. Jadi benda ni menggengkang. Satu lagi dalam B40 ni, contract farm. Jadi kalau kita pergi kepada contract farming ni pula, siapa yang buat contract farming? Bila setahun ini mereka buat 10 hektar, tahun depan mereka buat 15 hektar, tahun lagi buat 20 hektar, mereka makin cepat berkembang. Kenapa? Kerana contract farmer ni, mereka ni akan dibantu oleh banking ya, sebab mereka berskala besar. Dan mereka juga boleh membeli teknologi, boleh membeli equipment, boleh beli drone, mereka boleh beli sensing system, IoT system boleh beli. Kenapa? Mereka ada ni. Sebab itu bila kita pergi ke future, ini yang Garasi Cili buat. Apa yang Garasi Cili buat sekarang ni, kita blendkan P40, agropreneur dengan contract farm. Jadi secara tidak langsungnya P40 yang tidak mampu menggunakan IoT, bila membuat contract farming, dia ada IoT. Dia ibarat kita buat satu kilang kereta, di mana salah seorang peserta yang supply itu di dalam kereta itu sendiri. Maknanya kita bawa dia seperti dalam contract farm. Maknanya contract farming ni, dia bukan kepunyaan satu syarikat besar yang dipunyai oleh 2 director saja, tak. Dia akan dipunyai oleh B40, ada agropreneur elite. Dan program ni kita telah pun wujudkan ya, supaya kita dapat kita panggil ni kita memberi satu impact dari segi marketing, program, branding ya. Lepas itu boleh kawal dari segi harga dan kita boleh bagi konsisten dari segi pricing dan sebagainya. Jadi ini adalah program yang kita buat. Cik Munir, saya betul-betul tertarik dengan graf yang sebelum tadi. Masuk je macam agropreneur muda ni kan. Dia orang saya rasa the intention awal-awal biasanya selalu dia orang rasa demand untuk cili ni besar. Jadi betul, this project will never fail kan. Yes. Tapi dia fail tu disebabkan dia tak boleh nak compete dengan harga. Betul ke? Ya, dia tak boleh compete dengan harga sebab dia terpaksa jual harga tinggi. Saya ambil contoh ya. Bila dia ada gubernur ni, dia buka ladang seekar,
dia terpaksa mengusahakan ladang yang kecil ni, dia terpaksa beli motosikal, nak hantar, nak kena beli highlight, nak kena, maknanya kos dia, operation dia tinggi, operasi. Berbanding, kalau saya buat ladang besar, contohnya buat 10 ekar, saya akan beli sebiji highlight juga. Dan saya akan menggunakan pekerja yang kurang. Kenapa? Sebab saya menggunakan sistem bancuh otomatik dan sebagainya. Jadi saya boleh jual harga ciri tu, contoh RM5, saya boleh jual harga RM5. Tetapi dia tak boleh, dia kena jual juga RM7. Kenapa? Kos dia banyak. Dia tak ada otomasi dan sebagainya. Jadi makin lama harga dia, maknanya harga dia tinggi lah, harga tadi tersebut tinggi. So bila harga pasaran tu rendah, jadi dia pun tertekan kat situ. Dan bila gubernur dia keseorangan, dia bukan kluster. So itu pentingnya kluster tu. Bila dia keseorangan, dia merasa bank pun cari dia seorang, nak pinjam kawan-kawan, dia bukan shareholder dia. Jadi dia keseorangan. Berbanding dengan macam Gerasi Chili, kontrak cluster farming, kita berkumpulan. Jadi tidak, kalau seorang sakit, cuti tak apa, ladang ni masih diuruskan. Contoh yang kita buat sekarang ni di Melaka, kita buatkan untuk 15 orang. Semua kebanyakan mereka itu graduan. Jadi kalau seorang demam, ladang mereka masih berjalan. Siapa yang uruskan? Rakan-rakan dia uruskan. Itu kelebihan bila kita buat kontrak farming ni. Ladang tersebut tak terjejas lah. So ini kita punya package lah. So ini yang kita buat, apa kita panggil ni, kita ada 2 jenis kontrak farming ni. Satu is ACF. ACF ni adalah kita panggil ni agropreneur contract farming. Ini maknanya peserta tersebut dia akan buat kontrak dengan kita dan kita akan tetapkan harga, maknanya pasaran dia terjamin, dan penggunaan IoT, otomasi kita akan berikan, dan bimbingan usahawan tani selagi dia bekerjasama dengan Gerasi, dan dia akan menjadi ahli kumpulan My Blueprint, maknanya kita ada track untuk dia, dan mungkin dia juga akan supply drone untuk kita contohnya. Jadi benda macam ni kita panggil agropreneur, maknanya kita panggil agropreneur contract farming. Yang khususnya, yang ramai orang peminat ni sekarang ni adalah VCF, virtual contract farming. Virtual contract farming ni untuk mereka yang profesional, yang bekerja, yang tapi nak berkebun. Dia ada duit, dia mampu untuk pinjam dengan bank, tapi dia tak mampu, tak ada masa nak ke ladang, dia nak hire orang. Kita juga buat, kita panggil virtual contract farming, di mana kita uruskan di antara dua package yang kita gerakkan sekarang lah, ataupun kita guna sebelah kiri, kita panggil ladang maya. Maknanya kita letakkan kamera di ladang dan dia boleh pantau dengan telefon. Maknanya kalau Cik Syukri kat rumah pun dia tengok ladang, tak perlu datang ke ladang. Itu contohnya lah. Baik. So ini yang kita ada sekarang ni. Saya ucapkan terima kasih lah. Masa saya pun dah nak habis ni. Okey. Macam mana? Ya. Ada banyak soalan ni, tapi saya ambil sebelum kita pass pada Encik Yusran ni kan. Kebanyakan entrepreneur muda ni, dia tak go into contract farming ni kan. Disebabkan dia tak tahu ke ataupun dia tak buy the idea of contract farming. Dia risau dari segi profit dia ke dan sebagainya. Boleh Encik Munir share experience. Okey, ada dua kat situ. Biasanya kalau agropreneur ni, kebanyakan yang mereka tak tahu. Kebanyakan yang mereka tidak tahu. Mereka ingat kalau contract farming ni mesti kena pinjam 1 juta. Mesti ladang besar-besar ni main-main ratus juta kan. Tapi contract farming, macam saya kata, macam VCF ya. Kalau dengan agrobank, dia boleh pinjam pun dengan buat 1000 polybag pun boleh ya. Kalau dengan virtual contract farming ni, ataupun 1 ekar pun boleh kan. Jadi sebenarnya ada kat tu. Yang kedua, bila agropreneur ni, kita kena tahu bahawa bila kita menjadi usahawan, ya, apa-apa usahawan pun, kita kena berjinak dengan fear ni ya. Kadang orang nak berniaga ni, dia first hurdle tu adalah fear. Sebab fear, dengar dia nak pinjam RM10 dah takut dah. Belum cerita RM1,000 lagi takut. Bila cerita RM100,000 lagi takut. Jadi agropreneur ni kita kena dedahkan dia kepada belajar berjinak dengan fear tu. Maknanya team the fear and then berani untuk ke depan membuat ladang yang besar ya. Dan jangan buat seorang. Maknanya macam saya kata tadi lah, kan, berkumpulan dan buat contract farming. Maknanya contract farming kita bukan 10 orang. Ya. Maknanya 10 orang betul lah. buat contract farming. Sebab dia biasalah, kadang kita ni ada common thought macam baru nak start niaga nak pinjam ke? Kan? Dan satu lagi, kalau kita buat sendiri untung lagi besar. Kan? So benda-benda tu I think from Cik Munir punya ekosistem bila tunjuk tu, I think nampak lah benda tu kan. Because dia bukan isu untung, dia isu demand kan. Kalau besar pun profit tapi tak cukup demand, so benda tu akan fail. Betul. Kalau kita buat seka, walaupun kita jual mungkin RM10, tapi kos kita RM8, untung RM2. Ataupun kita buat contract farming, kos kita RM4, kita jual RM6, kita untung RM3.
Dia volume lagi. Jadi Okay. jadi that's the catch lah. Alright. Kalau Cik satu soalan before kita pass ini last lah. Ada beza ke kualiti import dengan local cili? Jauh beza dia. Ya, kalau import memang cantik, memang halus mulus cili tu, tapi banyak juga MRL atau racun yang kita tidak tahu kat situ. Okay. Kita Alright. Okay, Cik Munir, kita akan balik kepada Cik Munir nanti masa Q&A. Terima kasih for the short and simple sharing tadi. Okay, saya sendiri pun rasa macam nak buka ladang cili ni bila dengar. Okay, so next kita akan pergi ke speaker yang kedua. Okay, terima kasih Encik Sirajul Yusran Hassan for be with us today. So Encik Sirajul Yusran ataupun Encik Yusran merupakan Assistant Vice President serta Head Microfinance Department untuk Agrobank. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda dalam pengajian perniagaan di Universiti Utara Malaysia dan berpengalaman lebih 25 tahun dalam bidang kewangan dan pembangunan usahawan. Jadi hari ini Encik Yusran akan cuba menjawablah persoalan penting yang biasanya ada dekat dalam kepala usahawan-usahawan yang nak berjinak dengan pertanian mengenai pembiayaan dan to be specific hari ini pembiayaan untuk ladang kontrak ni daripada Agrobank. So tanpa membuang masa saya menjemput Encik Yusran untuk berkongsi mengenai pembiayaan yang ditawarkan oleh Agrobank dan skimnya. Okey, saya serahkan kepada Encik Yusran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Syukri, dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Nexters dan NPC kerana memberi ruang kami di Agrobank untuk bersama-sama dalam sesi webinar pada pagi ini. Okey. Tajuk ni memang agak besar lah kalau kita nak tengok. Untuk kita ulas 30 minit tu agak sukar juga lah untuk capai expectation semua pendengar-pendengar yang ada dekat sini. Tapi I try to go as a general, as a basic, paling tidak pun for the ice breaking untuk saya lebih tertumpu kepada petani-petani baru ataupun belia-belia yang cuba untuk meletakkan diri sebagai salah satu daripada rantaian usahawan-usahawan tani di Malaysia. Okey, dia macam ni lah pengalaman kita di Agrobank ni. Kalau kita tengok di peringkat awal dulu, kami tengok apabila ada permohonan pembiayaan datang, banyak perkara-perkara yang kita merasakan agak sukar untuk petani-petani, terutamanya kepada kategori ataupun kepada usahawan yang baru untuk menceburi dalam bidang pertanian. Sebagai contohnya, yang pertama, bila dia datang dekat Agrobank atau datang dekat bank, yang pertama pada bank dia akan tengok dari segi sudut kekuatan kewangan yang sedia ada. Itu mana-mana bank pun dia akan kira macam ya. Dia akan tengok financial position ataupun kekuatan kewangan. Apabila kita tengok kekuatan kewangan, maksudnya perniagaan tu dah berjalan. Perniagaan tu dah berjalan. Bagaimana dalam keadaan projek ataupun usaha tani tadi tu masih belum berjalan ataupun di peringkat permulaan, memang bank takkan boleh nampak. So itu yang pertama. Yang kedua, economy of scale. Kita tengok yang datang tu, cik berapa tanah, adalah tanah kami sikit saja boleh tanam untuk 1000 polybag sebagai contohnya. Boleh pergi dalam 10 ekar dan sebagainya. So kita tengok dalam konteks bank, kita rasa macam mana dia nak market pasaran dia yang terlalu production dia yang terlalu terhad ni, macam mana dia nak bersaing dengan peluang-peluang petani-petani, macam mana dia nak go untuk nak manage pemborong-pemborong ataupun orang tengah yang terlibat dalam perniagaan ni. So itu yang menyebabkan bank pun jadi dalam keadaan dilema masa tu. So mengambil kira tu, kita dah bermula 5 tahun yang lepas, kita rasa bank kena berubah. So kita melihat bahawa bank tak boleh pergi as a product driven semata-mata ataupun tunggu pelanggan ataupun access secara walk-in datang, bank tanya soalan dan go to checklist, banyak kali memang tak lepas. So sekarang ni kita tukar approach, kita go to program driven. Maksudnya cukup sekadar, bukan hanya sekadar untuk bank design produk, tapi bank kena design program. Apabila kita sebut sebagai program, dia melibatkan satu rantaian yang melibatkan kepada keperluan-keperluan yang melibatkan dari segi
yang melibatkan dari segi skill, kemahiran, dari segi production, kemampuan untuk nak mengeluarkan hasil pertanian yang tinggi. Dan juga kita nak tengok supaya pengeluaran ni menggunakan teknologi yang terkini. Ini yang kita nak kaitkan dengan digital sekejap lagi. Okey, so terpaksa kita nampak ada satu approach yang kita buat. Secara mudah saya cakap lah, yang negara-negara maju yang terlibat dengan pertanian, approach ni memang biasa. Dan kita pun sebenarnya biasa dengar. Tetapi mungkin dari segi penyusunan, mekanisme kita mungkin tidak berapa teratur dan tidak ada coordination yang teliti daripada situ. So Agrobank mengambil peranan untuk nak buat coordination, melibatkan dari segi soal kemahiran skill, melibatkan dari segi sumber tanah, itu yang paling penting sekali, dan juga dari segi pemasaran. Ya. So kita wujudkan program yang dinamakan pembiayaan ladang kontrak. Apabila kita terlibat dengan program pembiayaan ladang kontrak, kita bukan hanya menunggu petani-petani datang ke Agrobank untuk mohon pembiayaan. Ya. Kita dekat sini berusaha mencari anchor ataupun pemain industri yang terlibat secara langsung dalam aktiviti yang tertentu. Contoh kalau dalam kes Chili ni, memang kita nampak gerasi Chili antara pemain industri utama negara dengan Chili yang terlibat secara end-to-end, iaitu bermula daripada pembangunan ladang, kebun dan juga sehinggalah pada peringkat pemasaran hasil. Dan dia mampu juga untuk nak manage added value ataupun nilai tambah pada tanaman Chili itu tadi secara dalam bentuk sos chili, pest dan sebagainya. So kita menampak gerasi mempunyai potensi yang itu. Sebab tu kita mencari anchor-anchor yang sebegini. Dan tak cukup daripada itu juga. Kalau kita dah ada anchor, by sure lah kita juga nak kena ada tanah. Siapa yang boleh provide tanah? Bayangkan dalam keadaan kita penduduk Malaysia yang semakin lama semakin bertambah, bilangan tanah dia takkan bertambah, by sure. Kalaulah tanah dulu biasa-biasa, orang kita boleh milik 5 hektar, 10 hektar dan sebagainya. Sekarang cukup susah kita nak dengar. Dapat setengah hektar pun dah cukup banyak daripada kita. So macam mana belia-belia kita ataupun graduate kita nak menghadapi situasi macam ni? So kita berusaha dan kini kita masih berjalan. Kita cari JLC ataupun agensi-agensi yang mempunyai bank land. Contohnya lah, antaranya saya sebut dekat sini Pelda, yang tanah yang luas. Kami kerjasama dengan Pelda secara langsung. Begitu juga GLC yang terlibat dengan plantation. Contohnya, bayangkan dia tanam kelapa sawit, tetapi sebagai contohnya, banyak poket-poket land dalam kawasan-kawasan ladang sawit. Contohnya, bayangkan paling mudah kalau kita tengok tepi-tepi jalan ladang, kita nampak ada pencawan elektrik sebagai contohnya. Yang melentangi ladang-ladang sawit. Dekat kawasan tu lebih kurang, lebar dia saja lebih kurang dalam hampir mencecah 200 meter, lebar dia tu, yang tidak digunakan. Yang tu yang kita cuba berbincang, kita berusaha untuk mengadakan kolaborasi dengan agensi-agensi yang mana mungkin kita boleh gunakan tanah-tanah pocket land atau tanah-tanah yang di bawah infrastruktur. Contohnya, pencawan-pencawan elektrik, talian gas dan sebagainya. Dan banyak juga sekarang ni kita tengok potensi yang kita bincang, terutama syarikat-syarikat yang memang dia berkaitan dengan property sebagai contohnya, tetapi dia memerlukan tempoh pembangunan atas tanah tu tadi. Yang ni lah datanya kenapa Chili bersesuaian untuk projek-projek sebegini. Sebab Chili untuk tempoh 2-3 tahun tak ada masalah. Berbeza kalau kita buat tanaman-tanaman yang lain, kelapa sawit sebagai contohnya, memang 25 tahun, memang tak boleh lah, tak logik. Begitu juga tanaman durian, kekal selama-lamanya. Untuk projek yang tanaman nanas sebagai contohnya, 15 bulan ataupun 2 tahun dengan masa yang begitu panjang. Tetapi Chili untuk tempoh 12 bulan, antara 24 bulan, dia boleh dah sampai pada tahap break-even, malahan petani dah boleh dapat keuntungan untuk tempoh penggunaan tanah yang singkat. Dan juga penggunaan tanah yang agak minimum berbanding dengan tanaman-tanaman yang lain. So untuk tanaman Chili sebagai contohnya, untuk bilangan sebanyak setengah hektar, dia dah boleh tampung sehingga 2,000 hingga 3,000 bilangan polybag, yang mana boleh beri pulangan kepada kumpulan-kumpulan tani yang muda ni dalam pendapatan bersih sekitar antara 2,500 hingga 3,500. Itu dah standard dah pada harga pasaran as a graduate university. Dan paling tidak pun as permulaan, as a ice breaking saya kata tadi. Mungkin selepas itu dia akan cuba pada kaedah-kaedah yang lain. Okey, selain daripada itu juga, kita juga perlukan dana. Kita tak boleh, bank ni ada isu dia risiko dana tadi tu. Sebab
kita bayangkan kita berurusan dengan yang unbankable kebanyakannya, yang tidak mempunyai track record, yang tidak punya financial position yang baik. So kita kena ada satu dana yang khas, yang dalam masa sama bank pun kena fikir jugalah survival bank kalau berlaku kerugian daripada pembiayaan. So kita menggunakan dana-dana yang tidak melibatkan dana-dana public ataupun dana-dana komersial, yang mana dana-dana ini juga tidak mengenakan keuntungan ataupun profit ataupun interest dalam keadaan konvensional dipanggil interest, yang tidak dikenakan pada kadar yang tinggi. So kadar yang kita kenakan memang rendah, hampir tiada. Boleh dikatakan sehingga 2% tahun atas baki bulanan berbanding dengan komersial mungkin antara 5 hingga 6% yang kita kenakan sekarang ni. So kita berusaha juga kini untuk bersama-sama dengan GLC DIC terutama negara untuk menggunakan fund-fund CSR yang dia ada, daripada dia bagi secara one off kepada kumpulan sasar, why not you letak dekat Agrobank, kita boleh gunakan secara berkekalan supaya benda ni boleh digunakan untuk generasi yang lain seterusnya, dari peringkat-peringkat yang seterusnya, dan memberi produk, memberi kaedah yang lebih produktif dan juga meningkatkan komitmen kumpulan petani daripada diterima secara subsidi, dan dia faham ini dia punya equity, dia punya liability yang perlu diuruskan, dan dia kena atau tak nak, pilihan yang dia ada, dia kena moving forward, dia kena ke depan. Dia tak ada jalan lah fikir untuk U-turn balik, sebab kalau dia U-turn, dia terlibat dengan masalah-masalah pembayaran balik. Okey. So, kita menggunakan, selain daripada itu juga, kita dapat juga dana-dana kerajaan secara langsung yang kita dapat, yang memberi kadar pulangan ataupun kadar keuntungan ataupun profit interest yang rendah pada petani-petani. So, dengan ketiga-tiga elemen ni tadi, itulah yang kita gabungkan, yang kita namakan sebagai community financing, dan kita wujudkan dalam bentuk ladang kontrak, yang kita panggil ladang kontrak Agrobank dekat sini. So mungkin slide boleh tunjukkan secara gambaran. Next slide. Okey, ini tujuan saya tadi. Saya dah rumuskan apa yang saya maksudkan tu tadi. Kalau kita tengok dari segi objektif, memang kita nak ladang kontrak ni nak membentuk tahap skala ekonomi melalui pengeluaran hasil secara berkumpulan. Dengan adanya setiap orang mengusahakan 2,000 polybag, seorang lagi 2,000 polybag, seorang lagi 2,000 polybag. Bayangkan berapa banyak dia boleh kawal pasaran. Kalau kita ada 10, kita dah ada 20,000 polybag kat situ. Berapa banyak? Kata paling tidak pun, satu pokok mampu keluar lebih kurang 3 kilo. Kalilah berapa kekuatan pasaran yang kita ada dekat situ. Padahal kita boleh penetrate market yang ada secara bersama. Beza kalau petani secara bersendirian, dia nak pergi akses pasar-pasar di kawasan-kawasan kampung tu susah. Pasaran pun agak terhad dan dijual tu secara langsung kepada pengguna, tidak digunakan untuk peringkat end product. Dan ladang kontrak ni juga, dia tidak memerlukan petani yang dah ada pengalaman. Yang ada pengalaman tak ada masalah, lebih baik. Malahan dia sebenarnya memberi ruang kepada petani-petani yang baru, sebab dia juga merupakan satu incubator program. Maknanya andai kata ada graduate university ataupun graduate college yang dalam suasana kita sekarang agak suka untuk mendapatkan pekerjaan dan mula melihat pertanian satu pilihan sekarang ni, so dia tak perlu nak bimbang, sebab apabila dia masuk je dalam kontrak, dia dah ada orang yang nak guide dia, ada orang yang nak bagi pembiayaan dia, ada orang yang terlibat secara langsung untuk membantu dia mengenal input-input yang sepatutnya digunakan bagi memastikan pengeluaran itu tadi menepati dengan spesifikasi pasaran. Itu yang penting. Berbeza daripada orang yang mula-mula try untuk tanam cili dalam modal terhad, dia orang akan belajar secara try and error. Bayangkan, modal terhad. Itu yang banyak berlaku kegagalan yang menyebabkan dia orang mula fed up, putus asa dan sebagainya. So, dah tak menjadi satu keseronokan untuk dia orang terus dengan bidang ni tadi. Berbeza dengan ladang kontrak. Malahan kalau kita tengok yang kita pilih, anchor yang kita pilih dalam kontrak Agrobank ni memang agak teliti. Sebab kita pilih anchor ni, kita pilih customer untuk dapatkan pembiayaan daripada Agrobank di peringkat skala komersial tadi tu. Maknanya detail. Kita tengok financial position dia, kita tengok risk, kekuatan, risiko dia menguruskan kekuatan, sebab dia ada satu elemen yang paling penting, dia memberi jaminan belian balik. Kan? Ramai orang kata, ramai anchor kata, saya boleh beli, saya boleh jamin
untuk beli balik. Hakikatnya kalau pasaran jatuh, pasaran agak stres, macam mana dia nak manage cairan dia. Yang tu yang kita kena tengok. Itu bank mengambil peranan untuk itu, bagi memastikan anchor yang kita pilih, anchor yang betul-betul punya kekuatan. Selain daripada itu juga, dia mempunyai technical, dia mempunyai teknologi, dia mempunyai kemahiran teknologi, dan juga yang paling penting, sekiranya apa berlaku kepada pasaran, dia ada alternatif untuk gunakan produk tu tadi, ataupun hasil tanaman tu tadi, untuk make it added value. Contohnya kalau cili, kalaulah ada masalah pasaran lambakan, cili segar, at least dia dah boleh gunakan cili tersebut untuk proses, untuk jadikan sos cili, untuk jadikan paste dan sebagainya, dan apa produk-produk lain. Yang tu yang penting pada kita. Kita tidak bergantung pada penggunaan segar saja semata-mata. Ya, dan satu lagi kalau kita tengok sini, kelebihan pula. Itu saya kata dua tu kelebihan kepada petani. Kalau satu lagi kelebihan yang ada pada anchor ataupun sebagai penerangan projek, bayangkan selama ni dia terpaksa mengeluarkan kemudahan kredit kepada petani-petani dia, dan juga kadang-kadang dia juga menanggung kerugian disebabkan kegagalan ataupun masalah sebagainya. Tetapi dengannya melibatkan kontrak farming ni, kita bank yang main peranan untuk bagi kredit financing kepada peserta-peserta. Ini boleh memberikan pelepasan modal ataupun capital relief kepada anchor, dan anchor boleh switch dia punya modal yang sedia ada kepada investment yang lebih produktif lagi. Maksudnya, dia boleh gunakan investment dia tu untuk pembelian peralatan-peralatan, teknologi model yang mana mungkin boleh digunakan secara mutual dalam projek ladang kontrak. Itu. Sebab skala yang kecil untuk 1,000 polybag, 2,000 polybag untuk nak gunakan IoT, satu perkara yang agak rasa memang tak padan lah. Kos yang terlalu tinggi. Tetapi kalau kita buat secara berskala besar, secara berkumpulan dengan teknologi yang ada, so dia akan make it optimize lah teknologi yang ada. Sebab teknologi memang melibatkan dengan capital intensif, melibatkan kos yang tinggi. Okay. Itu yang kita kena ingat lah. So secara tak langsung, petani-petani baru dan juga petani-petani yang ada dapat pendedahan untuk menggunakan teknologi-teknologi, dan insyaAllah satu masa nanti dengan pengalaman yang dia ada di bawah ladang kontrak incubator ni tadi, dia akan keluar dan dia tengok dia ada peluang untuk dapat tapak-tapak tanah yang baru, malahan dia boleh juga akan menjadi anchor pula kepada farmer-farmers yang seterusnya. Okay. Sebab itulah tumpuan kita dalam projek ladang kontrak ni melibatkan usahawan tani dari kumpulan B40 dan beliau, dan kita buat secara community. Memang projek-projek yang kita buat tu melibatkan dengan community yang saya maksudkan tadi. Dia kena commute dengan tuan landlord, dia kena commute dengan funder, dia kena commute dengan anchor yang terlibat secara langsung dengan pemasaran. That's why we call as a community financing. Dan ciri-ciri kelayakan pembiayaan dia dari segi bank punya penilaian memang very minimum. Berbeza dengan kaedah yang sebelum ni, secara saya panggil walk-in approach tadi, bank akan minta financial statement, bank akan minta auditor report, itu yang banyak komplain. Sebenarnya dalam konteks ni kita tak perlu. Yang pertama, pada kita dia layak ataupun dia punya keupayaan untuk manage kontrak pembiayaan dan juga kontrak ladang kontrak itu tadi. Sebagai contohnya, dia tidak bankrupt lah, senang ceritanya. Dia tidak bankrupt. Kalau bankrupt memang susah lah. Kita ada isu. Dan jumlah pembiayaan yang kita bagi adalah sehingga 100% daripada keseluruhan kos operasi. Maknanya dari segi kos input, memang bank bagi finance 100%. So, tak perlu bimbang. Tak banyak yang perlu dikeluarkan. Hampir tiada duit daripada poket. Maksudnya sesuai lah untuk graduate yang mana keluar daripada industri, mana nak dapat modal. So dia boleh guna, boleh approach dengan kami untuk terlibat dengan projek ladang kontrak Grasi Cili ni lah. Dan pastinya tiada cagaran. Jangan risaulah, memang tak ada cagaran. Bukan tiada cagaran, jaminan individu pun kami tak perlu. Tak usah nak bincang, tak usah nak risaulah, memang kami tak perlukan mak bapa sebagai penjamin. By sure lah kawan-kawan dan sebagainya, memang kita tak perlukan penjamin kat sini. Dan kadar keuntungan bank ni terendah sangatlah, 2% ni kalau ikutkan tak jumpalah mana-mana pembiayaan 2% atas baki bulanan ni, 2% atas baki bulanan. Kalau kita kira 2% ni atas baki bulanan, kalau kita convert to kadar rata ataupun kadar pembiayaan seperti mana pembiayaan HP kereta, dia akan pergi lebih kurang dalam 4 ataupun 5% saja. Dia akan pergi sekitar dalam 1% hingga 0.8% saja. Memang terlalu rendah. Itulah diagramnya. Kalau kita tengok, kalau ke diagram, Agrobank akan bagi pembiayaan kepada peserta
dan cumanya bagi memastikan dana tadi digunakan dengan betul, wang pembelian tadi kita akan salurkan atau kita terus bayar kepada anchor untuk menguruskan pembelian input. Adalah certain item tu sebagai contohnya, kalaulah ada item yang melibatkan dengan kos-kos yang tidak diuruskan oleh anchor, mungkin kita boleh bayar pada peserta secara langsung. Tetapi kebanyakannya untuk pembelian baja, benih, racun, sebagainya itu memang kita akan bayar direct pada anchor untuk anchor bekalkan pada peserta-peserta secara langsung. Dan dari segi kemahiran skill akan dibantu oleh anchor. Dan dalam konteks kita negara Chile, dia akan bantu dari segi bermulanya macam mana nak set up ladang kebun, sehinggalah dari segi teknik penjagaan pokok, baja dan sebagainya. Malahan dia juga memberi pendedahan kepada penggunaan teknologi, sebab projek Gerasi Chile banyak yang melibatkan dengan IoT, Internet of Things, yang mana kita rasa mungkin agak baru untuk petani-petani di Malaysia, tapi saya percaya dalam masa tempoh 2-3 tahun lagi benda ni dah jadi macam satu kelaziman untuk fertigasi terlibat secara langsung dengan IoT, dengan ada yang keadaan-keadaan yang ada sekarang ni. So dengan syarat je pula pada bank bagi nak menguruskan risiko kredit dan juga memastikan bahawa pembiayaan ini boleh berlaku secara berterusan. Hasil itu tadi akan dibantu oleh anchor untuk dipasarkan secara langsung. Dia dipasarkan secara langsung dan hasil daripada tadi dia akan masukkan dalam akaun saving ataupun akaun kasar ataupun akaun deposit pelanggan di Agrobank bagi tujuan memudahkan Agrobank membuat peragihan, bayaran balik dan juga keuntungan bersih yang diserahkan kepada peserta balik semula. Dan seterusnya untuk pusingan yang seterusnya, Agrobank akan memberi pembayaran yang seterusnya lah. Sebab untuk Chile ni, dia mengambil masa 6 bulan dan selepas 6 bulan tu tadi, dia settlekan bayaran secara one off, lump sum. Dan untuk pusingan yang kedua, dia perlukan keluarkan modal. Masa tu Agrobank akan keluarkan balik pembayaran yang baru. What we call as a rollover balik financing. Kita bagi dalam bentuk facility. Dan begitulah dalam masa yang sama peneraju projek atau anchor dia akan memberi jaminan pembelian hasil. Jaminan pembelian hasil memanglah macam Cik Munir cakap tu tadi, dia tak boleh nak compare pada harga pasaran domestik, harga pasaran di pasar RM18 sekilo sebagainya, RM12, RM18 sekarang ni, tapi dia kena tengok pada harga yang realistik, yang kekal, pada jaminan harga sekitar RM5 sebagai contohnya. Dan kita percaya dengan harga pasaran sekiranya berlaku peningkatan, so mungkin boleh dibincang balik dengan anchor untuk kita bagi lebihan tu kepada petani sekiranya berlaku. Dan RM5 tu insyaAllah kita percaya based on kita punya aliran tunai, projection, kita melihat bahawa pendapatan tu pendapatan yang realistik lah. Yang kita rasa paling tidak pun macam saya cakap tadi lah, untuk sekitar 2,000 polybag tu, 2,000 polybag lebih kurang setengah hektar tanah. So boleh memberi pendapatan antara 2,500 hingga 3,500 secara bersih. Dan itulah yang seterusnya lah kitaran tu berlaku macam tu. Okay, next. Yang ni yang sebenarnya yang kita tengok, yang ni sebenarnya saya nak highlight je lah. Selain daripada Chile, kita ada juga projek-projek yang berskala besar seperti mana ladang padi. Padi pun kita buat benda yang sama jugalah, sebab padi ni melibatkan dengan jelapang lah, tapi saya tak perlu tumpukan sangatlah untuk padi ni. Okay, yang next ni. Okay, tadi kita cakap pada keadaan yang komersial, tapi ada keadaan setengahnya di kawasan-kawasan pedalaman. Kita nak cari anchor pun tak dapat. Anchor pun tak boleh nak access sebab in term of production yang terlalu rendah. Yang memang agak rendah. Dan lepas tu pula jauh pedalaman. So memang kita di Agrobank pun memang buat dalam bentuk solidarity. Yang ini yang pertanian yang melibatkan dalam peringkat sara hidup maksudnya. So kita akan buat setiap kumpulan 5 orang petani itu tadi. So dia adalah program dia setiap minggu, dia kena datang mesyuarat mingguan dan sebagainya. Dan kita juga bantu dari segi keusahawanan, bimbingan, sebab diorang ni terlibat secara langsung. Diorang tanam, diorang jual. Itulah hasil kehidupan diorang. Banyakkan projek-projek ni berlaku di kawasan-kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Kat Semenanjung so far kita tak jumpa lagi lah yang kadang-kadang yang sebegini. Kalau tengok di contoh di Tuaran, diorang tanam cili sebagainya, diorang
ambil cili itu ditanam, jual sendiri ke pasar-pasar untuk pengguna secara langsung. So bolehlah sekadar untuk menampung kehidupan. Yang ni pun kita ada program ni lah, maksudnya yang kita bincang tadi komersial, yang ni yang melibatkan dengan kumpulan-kumpulan di bawah unserved community. Okay, next. Okay, ini antara projek-projek yang kita ada di Agrobank selain daripada Chile, yang melibatkan dengan projek-projek dalam kontrak. Seperti mana yang kita tengok tadi, kita ada juga bekalan padi di Belah Utara, ternakan lembu pedaging, ada rakyat Perak, tanaman ladang kontrak Chile di belah Kuala Langat, lembu tenusu, sawit pun kita ada juga buat juga, nenas dan juga burung walit dan juga projek yang lain lah. Cuma yang kat sini, yang saya kata tadi tu, ladang kontrak ni, semua ladang kontrak di bawah Agrobank memang kita kita pastikan bahawa dia melibatkan dengan penggunaan teknologi. Sebab kita nak kurangkan penggunaan kos labor, kos buruh. Dan dari segi itu juga, yang macam saya masukkan tu tadi, iaitu anchor mempunyai kekuatan ataupun mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang baik dari segi penggunaan teknologi-teknologi moden. Seperti mana kalau kita tengok generasi Chile ni, dia memang mempunyai teknologi di bawah Internet of Things. Kalau kita tengok ladang di bawah gerasi ni, dia bukan hanya semata-mata irigasi saja, tapi juga dia melibatkan dengan penggunaan teknologi, kawalan melalui sistem berkomputer dan sebagainya. Itu yang kita gunakan juga kadang-kadang yang sama untuk projek-projek kita yang lain. Dan baru-baru ini, saya juga mengambil kesempatan, baru-baru ini kerajaan juga telah mengumumkan dana pembiayaan khas, iaitu dipanggil Program Pertanian Pintar. Pertanian Pintar ni menggalakkan penggunaan teknologi digital. Dan tujuan dia dalam konteks kita ni, kita bagi pembiayaan kepada anchor untuk membuat pelaburan pada projek-projek di bawah ladang kontrak dia, untuk menaikkan taraf dia punya sistem peralatan ni, termasuklah sistem yang dia ada, termasuklah jentera, mesin dan sebagainya. Yang tu kita juga memberi pembiayaan. Dan juga kepada petani-petani ataupun contact farmers yang di bawah anchor-anchor tersebut pun juga kita akan bagi pembiayaan sehingga RM500,000, satu jumlah yang besar, RM500,000. Dan juga untuk anchor tu tadi, kita bagi pembiayaan untuk pembelian teknologi moden sehingga RM1 juta, RM1 juta. So tuan-tuan bolehlah tengok di bawah website Agrobank, www.agrobank.com.my. Di bawah tu ada program pertanian pintar, ataupun pergi kat Google ke, just search program pertanian pintar, dia akan go to link bank Agrobank dekat situ, dan adalah soalan-soalan FAQ, maklumat-maklumat yang lebih detail kat situ. So kalau saya nak pergi kat situ, panjang sangat ceritanya ni. So masa saya pun dah habis, saya fikir. So buat masa ni itulah, insyaAllah. Saya serahkan balik pada Cik Syukri. Terima kasih Cik Syukri. Okey, terima kasih Cik Yusran. Saya rasa explanation tu sangat komprehensif lah. Sekurang-kurangnya kita dapat some ideas, especially dari segi minimum requirement tadi lah yang dimaksudkan. Okey, Cik Yusran, actually ada beberapa soalan lah, kan, yang nak diajukan kepada Cik Yusran ni. Selain daripada isu insolvency tadi, ada tak alasan-alasan lain yang menggagalkan permohonan pembiayaan daripada usahawan untuk buat kontrak farming? Okey. Sebab tu saya kata tadi, kami lebih, saya tidak menafikan yang petani-petani yang sedia ada. Petani sedia ada mungkin dia dah ada pengalaman dan sebagainya. Dan di bawah projek ladang kontrak ni, kebanyakan kita memberi kelebihan kepada petani-petani baru yang mana di kalangan graduate, di kalangan lepasan SPM, di kalangan lepasan college, yang mana diorang ni sebenarnya pun memang kategori unbankable, yang mana diorang tak pernah access pun mana-mana kemudian pembiayaan dengan bank. Dan kebanyakan diorang untuk berlaku keberangkapan ataupun berlaku kegagalan ataupun track record kredit yang tak baik memang very minimum, jarang sangat kita jumpa lah. Sebab diorang tak pernah ada access financing dengan mana-mana bank lagi. Itu yang beri kelebihan lah. Dan sekiranya kalau melibatkan dengan petani-petani yang sedia ada,
kalau ada pun berkaitan dengan rekod keberangkapan biasanya, dan juga yang kedua berkaitan dengan usia. Okey. Mungkin ada setengah-setengah petani itu dah berusia 75, 70 sampai 7 tahun ke atas ya. Tapi kami di Agrobank, kami tidak menghalang untuk kumpulan-kumpulan ni ataupun petani-petani yang agak berusia untuk mendapatkan pembiayaan. So cumanya kami perlukan secara bersama dengan anak-anak as a succession. Kita perlukan succession untuk pastikan projek ni terus berjalan. Dan kita boleh, biasanya kita tak halang, maknanya boleh dengan anak, isteri yang mana yang akan terlibat secara langsung dengan projek-projek petani itu. Itu je lah yang tu. Okey. Cik Ustaz, ada satu lagi soalan. Saya tak tahu konteks itu okey ke tak okey. Soalan dia, kita nampak benda ni ada satu peluang yang baik, especially kepada graduan-graduan yang baru habis belajar lah. Tapi exposure, ada ke kita share kat diorang sebelum habis belajar ke atau kat universiti ke? Ada ke kita share this opportunity ni kepada diorang? Okay. Kalau Cik Ustaz boleh share lah pengalaman tu. Okay. Okay, betul. Kami kebanyakan buat masa ini engagement kita banyak dengan kolej-kolej pertanian, fakulti-fakulti pertanian, kolej veterina sebagainya yang dah memang dia orang pun dah memang belajar dengan ilmu tu tadi. So saya percaya dia orang pilih bidang tu sebab kena passion jugalah. Itulah buat masa ni kami bersama-sama dengan universiti dan juga kolej-kolej untuk mencari peserta-peserta yang baru dan juga yang kumpulan-kumpulan belia yang memang ada sebelum ni terlibat secara langsung dengan pertanian tapi tidak secara komersial, secara begini. Dan itulah yang kami tumpu sekali nak. Memang betul lah. Untuk pertanian ni memang ada passion. Sebab tu kami tumpukan pada kumpulan-kumpulan ni, student-student yang di bawah ni. Okey, faham. Terima kasih Cik Ifran. Okey, ini soalan saya tak sure, maybe kepada Cik Munir ataupun kepada Cik Ifran. Dia persoalan dia, tanah ni siapa yang akan cari? Okey, dia saya jawab dulu lah. Untuk dia berminat untuk buat kontrak farming. Ya, okey. Okey. Yang pertama, untuk yang kita sedang berusaha, ada dua keadaan lah. Satu, tanah tu dimiliki oleh peserta sendiri, dan satu lagi tanah tu dimiliki ataupun mempunyai hak usaha di bawah anchor ataupun di bawah peneraju dalam konteks gerasi, dan gerasi akan memberi hak usaha pula kepada peserta dalam kes ni. Dan kita juga macam mana gerasi ataupun kami mendapatkan tanah-tanah ni, kita mempunyai kerjasama dengan agensi-agensi syarikat seperti mana saya masukkan tadi macam dengan Peldaf, dan kita juga tengok dengan syarikat-syarikat plantation yang lain yang terlibat yang mempunyai tanah yang besar, dan kita membuat kerjasama. Daripada situ dia akan beri hak usaha kepada anchor, dan anchor akan buat subdivide untuk pastikan tanah-tanah ni akan digunakan oleh petani-petani yang di bawah ladang kontrak. Itu kaedah dah. Itu kalau lah ada yang berminat, boleh daftar, boleh maklumkan kepada kami ataupun melalui saya di Agrobank ataupun melalui gerasi untuk kita daftarkan, dan kalau ada kita akan hubungi. Dan kita akan tawarkan untuk diusahakan melalui konsep ladang kontrak ni, dan Agrobank akan tengok dari segi pembiayaan. Itu jugalah gerasi akan memberi bantuan dari segi teknikal dan make it as incubator for the peserta. Saya ada simpan satu soalan ni yang ditanya ni, tapi ialah menarik juga untuk dapatkan jawapan. Sebab kadang-kadang benda ni misleading information. Dia punya soalan dia, cili ni, dia kata dia boleh stand tu untuk 2, 3, 4 kali cycle saja. Lepas daripada cycle tu, dia punya pilih tu dah tak elok. Bila tak elok nanti kami ditinggalkan. Tak ada, kami tinggalkan bila tak ada hasil, kami kena commit dengan loan tu, and then anchor cari tempat lain untuk buat yang baru. So mungkin boleh ada penerangan dari sini daripada Cik Munir ataupun Cik Ustaz ni. Okey, saya jawab soalan itu. Biasanya dalam kita tanam cili, kita tak tanam satu cili tu seperti cara lama lah, maknanya lepas kita satu musim tu, selepas 2 bulan tu, kita akan buang dan kita tanam yang baru. Jadi dia begitu, dia bukan kita tanam cili tu, dia kalau kita tinggalkan
Jadi buah yang makin kecil, dia hasil pun tak banyak. Sebab itu orang tanya, kenapa kita buang lepas 2 Okey. bulan tu kita potong pokok tu. Walaupun ada buah kecil-kecil kita buang. So itulah dia punya kita Okey. punya approach. Alright. Okey. So maksudnya tu information yang tak betul lah tu. Yang tak betul lah tu. Okey. Alright. So saya rasa itu sahaja soalan yang ada. Ada beberapa okey, ini ada satu lagi soalan. Okey, so, saya rasa ni would be the last question lah. Apakah kesan jika kontrak farming ni tak dapat diteruskan? Okey, contoh kontrak farming yang dia buat tu di satu kawasan tu, katalah dia ada dua situasi lah. Satunya dia pull out, mungkin dia berminat kat benda lain tu. Dan satu lagi the project itself mungkin tak berjadi seperti yang dia rancang. Adakah akan terdapat bantuan daripada Agrobank untuk dia pull diri dia daripada projek tu? Ataupun dia akan dikenakan interest ke apa ke kalau dia tak bayar? Soalan lebih macam negatif lah kan, tapi kalau berlaku. Okay. Sebab itulah ada juga pengalaman kita yang U-turn di tengah jalan, buat projek U-turn, terutamanya graduate. Dia dapat peluang pekerjaan yang lain, makan gaji sebagai contohnya. Dia fikir lebih baiklah makan gaji lah daripada berjemur sebagainya. Itu yang U-turn kan. Tapi dalam kes macam tu biasanya bayaran balik diteruskanlah melalui pendapatan gaji yang diorang dapat sebelum tu, yang dapat kini. Dan cumanya sekiranya berlaku dalam keadaan yang mana kerosakan ataupun berlaku dari segi bencana alam, memang bank akan memberi penyusunan semula bayaran balik dan projek kita akan jalankan projek yang baru, tak ada masalah. Tetapi kita cuba mitigate benda ni supaya benda ni boleh diminimumkan. Sebab tu saya cakap tadi, kekuatan dia pada anchor dan juga anchor menggunakan kepakaran dia untuk nak menentukan kawasan tanah yang sesuai, terdedah pada bencana alam, dan juga dalam proses pemilihan peserta pun kita juga mengambil kira, kita juga membuat interview, lihat ke readiness, kesediaan dia, dan itulah antara langkah-langkah yang kita ambil bagi memastikan dua perkara ni tak berlaku lah, insyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Yusran. Cik Munir ada apa-apa nak tambah kat situ? Mungkin saya tambah sikit yang ini kalau ada peserta yang pull off yang tadi tu, dalam kita punya program cluster kita katakan salah daripada 10 orang tu ada seorang pull out macam-macam sebab dia, mungkin dia nak bertukar negeri, mungkin macam-macam sebab lah. Kita akan teruskan juga plot dia sebab bila kita buat cluster ni kita tanam serentak macam kita buat satu padang, kita tanam semua. Jadi dari segi hasil itu, walaupun dia tak ada di situ, kita akan hire orang untuk teruskan ladang dia lah. Sebab di ladang tak boleh tertinggal macam tu. Okay, alright. So terima kasih Cik Munir dan Cik Yusran atas perkongsian hari ini. Saya rasa banyak information yang kita dapat dari segi konsep virtual farming itu sendiri, contract farming itu sendiri, dan juga bagaimana ekosistem pembiayaan yang sangat-sangat atraktif daripada Agrobank. Jadi sebelum kita menutup sesi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada semua partisipan hari ini untuk mengisi borang penilaian yang ada di ruangan chat untuk penambahbaikan kami di masa hadapan. Jadi sebelum kita menamatkan sesi ini, saya pun ingin share next session yang akan berjalan pada 24 November ni, yang berkaitan dengan agro, iaitu 24 November hari Rabu pukul 3 petang, digital technology improve productivity, produce quality yield. So ini akan dibentangkan oleh Encik
Mr. Kamarul A. Muhammad, founder Aerodyne Group, dan moderate by Datuk AR Azumi, champion AFPN. So kepada siapa yang berminat untuk mendengar mengenai topik ini, boleh register menggunakan link ataupun barcode yang ada di page ni, ataupun boleh klik sahaja dekat dalam chat room yang kami dah bentangkan. Okey, berbalik kepada slide pematangan yang ramai bertanya tadi, link itu akan diletakkan di chat room. Okey, anda boleh klik di situ untuk mendapatkan. Jika tidak, anda boleh pergi terus ke AFPN way up link untuk mengupload slide yang ada pada hari ini. Baik, jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada kedua-dua speaker kita hari ini kerana sudi berkongsi pengalaman pada hari Sabtu ni. Okey, mungkin saya bagi lagi 30 saat kepada kedua-dua untuk mungkin the last word before we end the session. Kita mulakan dengan Cik Munir. Terima kasih saya ucapkan kepada NTC kerana ada beri peluang untuk kita, untuk webliner ni, juga NT Syukri dan tim dia yang lain, dan juga kepada Agrowbank Encik Yusran yang banyak membantu petani-petani kami, dan juga Agrowbank as a whole dan terima kasih kepada peserta yang ada join pagi ni. Ada lagi ramai yang tak kenal pemuka baru, harap boleh berjumpa lah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya Cik Yusran. Okeylah, untuk maklumat yang detail, sekiranya ada peserta yang nak mendapatkan maklumat, penjelasan berkaitan dengan apa yang kita bincang ini, boleh terus email saya yusran@agrowbank.com.my. Itu saja, senang. YUSRAN @agrowbank.com.my. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Yusran. Terima kasih sekali lagi. Dan kami di pihak Malaysia Property Corporation juga sangat-sangat berterima kasih kepada masa dan komitmen yang ada daripada semua partisipan pada hari ini. Dan kami juga di AgroFood Property Nexus akan sentiasa menyokong dan membantu semua usahawan yang berminat untuk AgroFood dari segi bimbingan, sharing knowledge, dan juga bantuan-bantuan yang berkenaan untuk kita sama-sama menjana produktiviti negara. Jadi sekian saja. Terima kasih banyak. Saya Syukri Hadafi Berhamdan bersama dua speaker kita pada ini. Mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan daripada sharing pada ini, dan semuanya diharap masih mengamalkan SOP yang sepatutnya. Okey, dan